Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Makin hari makin panas isu rasuah membabitkan adun-adun di Sabah. Terkini, timbalan Ketua Menteri Sabah pula kini jadi sasaran, yaitu Jeffrey Kitingan. Beliau merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama, timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama, dan beliau juga adalah Presiden Parti STA. Serangan kali ini pasti akan membuatkan huru-hara dalam Parti STA dan pasti juga akan mengguncang kerajaan GRS. Pendedahan Albert T kali ini memang mengejutkan ramai orang, kerana ianya membabitkan satu jumlah yang diminta bukan calang-calang, bukan alang-alang. Ianya berjumlah 1,78 juta. Videonya mengejutkan kita semua. Ahli perniagaan Albert T yang kecewa dengan dakwaan kegagalan pihak berkuasa bertindak terhadap ahli politik yang dinamakan dalam skandal perlombongan Sabah membuat satu lagi pendedahan mengejutkan. Kali ini T mendedahkan rakaman video perbualannya dengan timbalan Ketua Menteri Satu Sabah merangkap Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Jeffrey Kitingan yang didakwa menerima bayaran terbesar. T memberitahu Malaysia kini jumlah yang dikatakan diberi kepada ahli politik veteran itu yang juga anggota Parlimen Keningau berjumlah 1,78 juta, lebih tinggi daripada 1,6 juta yang dinyatakan dalam klip itu. Pertemuan yang dirakam di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur itu berkisar mengenai pembatalan lesen penerokaan perlombongan. Ketika itu, T memperincikan dakwaan pembayaran yang dibuat kepada Kitingan. T memberitahu Malaysia kini bahawa dia tersilap cakap semasa pertemuan dengan Kitingan dengan merujuk kepada PRN negeri dan bukan PRU pilihan raya negeri. Dia berkata transaksi itu berlangsung semasa dan selepas PRU 2022. Bukan PRN. Dia juga mendakwa membayar lebih RM500,000 kepada timbalan dan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sok, Elron Alfred Angin dan RM300,000 lagi kepada anggota Dewan Undangan Negeri Bingkur, Robot Tawik yang juga timbalan Presiden STA. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar meningkatkan dan menyeimbangkan imun badan kita dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Apabila imun badan kita sudah jadi bijak, kuat dan bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, T juga berkata, syarikat rakannya juga melabur 7,7 juta ringgit ke dalam kerja-kerja penerokaan sehingga 31 Mei tahun lepas. Datuk, itu RM 1,6 juta. Saya bagi Datuk itu case, no problem Datuk. Ini 7 juta, macam mana ni? Ini yang besar Datuk, katanya lagi. Kitingan kedengaran menjawab, iyalah. Ini RM 7 juta, siapa mau tanggung? Kalau partner saman saya mati Datuk. Saya sekarang Datuk, saya tak ada wang sudah tahu pasal ini hal, kata T. Ini mau ada timing juga nih, Kitingan menjawab sebelum klip itu berakhir. Terdahulu dalam klip itu, T berkata dia menyokong Elron kerana jawatannya sebagai timbalan Kitingan. Datuk Elron saya sudah bagi dia dekat RM 550,000. Because you punya timbalan Presiden Parti, ma. You punya dipati, mesti saya support dia, ma.
Dia dapat satu lesen, I bagi dia. You boleh tanya Datuk Elron, dan kita explore saja Datuk. Tak salah katanya. Robot tawik saya sudah bagi dia RM300,000 mah, kata Datuk itu lagi. Datuk robot tawik dia punya lesen sudah kena batal, tak dapat katanya. Kitingan yang termenung menjawab, kenapa begitu? Bagi dana yang didakwa disalurkan kepada Kitingan, T mengimbas kembali bahawa dia menyerahkan RM400,000 sebelum PRN, dua bayaran sebanyak RM150,000 dan lagi RM100,000. Dia juga mengingatkan ketua STA itu tentang jumlah yang dikatakan diberikan semasa pilihan raya umum. Masa general election, saya bagi Datuk RM500,000. Lepas itu RM200,000. Lepas itu RM100,000. Itu jumlah semua RM800,000, katanya. Before general election, Oktober 2022, saya masih ingat September, Oktober, katanya. And then, after election, Datuk ingat kita dapat itu ditapis. Yang itu dengan Yayasan Sabah. Yang Haji Ji kasih cancel itu. Itu saya bagi RM400,000, Datuk. Ada RM200,000 melalui Rizal Johari, Setiausaha Sulit Kitingan. Dia bawa RM200,000. Semua saya sudah saput Datuk. Saya sudah serah bagi Datuk 1.6 juta. Saya sudah bagi. Itu tak apa Datuk. Saya dengan Datuk okey. Bukan saya mau tuntut ke apa, kata T lagi. Semasa perbualan, Kitingan tidak mengesahkan atau menafikan transaksi yang disebut. Malaysia kini sudah menghubungi Kitingan, Elron dan Tawik untuk mendapatkan komen mereka. Ketiga-tiga mereka sebelum ini menafikan sebarang penglibatan dalam skandal itu. Pada Jun, Malaysia kini melaporkan 6 ahli politik Sabah terbabit selepas satu sumber memberikan tangkapan skrin yang dikatakan diambil daripada video yang sama. Ketua Penerangan STA Anwar Ghani Gilong kemudian berkata Kitingan menolak dakwaan itu sebagai sama sekali tidak berasas dan sebahagian daripada langkah politik untuk menggugat kestabilan menjatuhkan kerajaan Sabah. Katanya, Kitingan menegaskan bahawa dia tidak pernah menerima sebarang dana berkaitan permohonan perlombongan atau sebarang dakwaan skandal. Yang lain dinamakan ialah pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah, Joaquim Gunsalam, yang turut menafikan dakwaan itu. Pendahulunya Maximus Ongkili dan Timbalan Presiden Jahid Jahim. Sebelum ini, T mendedahkan 9 rakaman yang mengaitkan anggota Dewan Undangan Negeri dan Speaker Dewan Undangan Negeri Kazim Yahya mendakwa rasuah sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Dia mendakwa lesen itu diberikan sebagai ganjaran kerana menyokong Haji Ji semasa krisis politik yang dikenali sebagai langkah Kinabalu. T sendiri bersama 2 anggota Dewan Undangan Negeri didakwa dalam kes itu. Tetapi nasib orang lain masih tidak jelas dengan pengkritik menuduh pihak berkuasa melakukan penutupan. Semua anggota Dewan Undangan Negeri yang terbabit adalah sebahagian daripada gabungan Gagasan Rakyat Sabah GRS yang memerintah sekutu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari PH. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.